Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin. Yang saya kasih pengacara majlis, tenaga pengajar ILP, Kepala Batas. Apa khabar bro? Okey. Adik-adik yang dikasih sekalian, saya diberi tajuk tentang apa nama? Apa tajuk lah? Lupa lah tajuk. Pahala apa? Pahala. Tuan-tuan, kalau nak tahu kita ini ialah calon neraka. Betul tak betul? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami sediakan api neraka tu kebanyakannya ialah jin dan manusia. Kebanyakan, dia kata kathirun minal jinni wal ins. Maksud dia, kita semua ni calon api neraka, termasuk saya, kan? Ataupun tuan-tuan kata, saya ni bukan manusia lah, saya jin. Jin pun masuk juga. Ataupun mungkin tuan-tuan kata, Ustaz, saya manusia pun dah, jin pun dah, saya lembu. Siapa berani mengaku? Kalau dia mengaku dia lembu, alhamdulillah tuan-tuan. Sebab 17 Oktober ni adalah Aidul Adha. Tuan-tuan semua dah cukup umur. Dah cukup umur dah. Jadi layaklah untuk dikorbankan. Banyaklah tuan-tuan, jenuh makan tuan-tuan. Kalau kata lembu, memang tak perlu masuk neraka. Tapi bila kata jin dan manusia, layak untuk masuk neraka Allah. Adik-adik nak masuk tak? Neraka ni yang pertama nama Jahannam, yang bawah nama Hawiyah. Jahannam ni untuk siapa? Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Disediakan kepada orang yang ingkar perintah Allah. Masa hidup tak semayang, masa hidup tak puasa, masa hidup lawan mak ayah, lawan Allah, itu nama dia ingkar. Bila ingkar, Allah sedia neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni Allah kata wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Yang atas Jahannam, bawah Hawiyah. Hawiyah ni untuk siapa? Untuk Namrud, untuk Qarun, untuk Haman, untuk Abdullah bin Ubay. Bukan Abdullah Khairi ya. Abdullah Khairi tu aku, bukan dengan silap dah. Abdullah bin Ubay. Yang atas ni Jahannam, bawah ni ialah Hawiyah. Nak masuk, iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Siapa yang nak masuk ni bukan ditarik elok-elok, ulqu, dilempar. Sami'u laha, mereka mendengar jeritan manusia. Jeritan manusia. Syahiqan, mendidih api neraka, wa hiya tafur, sehingga terpecah disebab marah api neraka. Semua kita calon api neraka. Cara dia macam mana? Tak mau masuk api neraka. Disebut ayat selepas itu, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka tu ada hati tapi tak nak faham. Kita ni nak faham macam mana? Macam mana kita nak faham? Kena mengaji lah, kena ada ilmu. Kita kena mengaji. Sebab tu dia kata awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ni kita kenal Allah. Kita kebanyakan semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, tapi Allah kenal tak? Tak kenal. Orang tanya saya baru ni, apa beza orang Cina sembah Tok Kong dengan orang Islam sembah batu Kaabah? Orang tanya. Hampa nak jawab je nak? Boleh cakap utara sikit tu? Ada orang Johor tak? Saya kan seminggu dah duduk Kuala Lumpur, kontrol lah cakap. Punya leceh tu lah. Ni kira boleh lepas yang kira okey lah. Pergi sana kena cakap, lama tak jumpa. Oh leceh tu. Saya ceramah kat Johor kan, mula-mula kontrol lah, lama tak jumpa, lah sekali setengah jam. Dia keluar, ngoing dia keluar. Habis ceramah, dia orang tanya, Ustaz, ceramah kami tak faham. Saya kata, kenapa tak faham? Ustaz cakap utara. Saya tanya, kamu orang mana? Saya orang Johor lah. Dia bawa, Ustaz, jom pergi rumah saya. Dia pergilah. Setengah jam tak sampai lagi. Saya tahu rumah kamu kat mana? Dia tahu rumah saya dekat je, nanti sampai. Tengah jam tak sampai lagi. Dah dekat sejam lah. Rumah kamu kat mana? Rumah saya tak jauh, je dekat sini aja.
kalau ustaz nak tahu rumah saya ni dekat taman. Dekat taman tu ada jalan tar, dekat jalan tar tu ada gon. Apa tahu tak gon? Gon ni bumper lah. Gon ni cuma orang utara aja sebut. Kan? Orang Johor mana tahu? Siapa sini orang Johor? Ada gon, tahu tak gon? Isi tak tahu ya. Kan? Bila dia kata gon, saya pun, mana ada orang Johor sebut gon? Saya pun tanya ni, kamu ni orang mana betul ke orang Johor? Dia pun terperasan. Allah silap sebut. Dia kata, orang Pohdiang. Lagak lama tak jumpa, rakui. Sorry no. Ceramah orang muda-muda ni tentu. Jadi bila saya sebut macam tu, kita kena kenal agama. Bila tanya, apa beza Tok Kong dengan kita sembah Kaabah? Dia orang sembah ialah zat kepada Tok Kong. Betul tak? Tok Kong tu dipindah, katalah Muru Yaman. Kan? Ambil dekat ALP, pindah dekat Kaabah batas, mereka tetap untuk sembahyang di sana. Kita kalau Kaabah tu diruntuhkan, dipindah datang Malaysia, kita tetap sembah Kaabah. Kita bukan sembah zat Kaabah, tetapi kita hadap sebagai syiar kita untuk ta'abud ila Allah. Itu bezanya kita. Kan? Sebab tu kita kena faham betul-betul. Tapi banyak orang tak kenal. Aku sembah Kaabah ni. Sebab tu ada orang pergi Mekah, pergi tu usap Kaabah, ambil serban tu, orang kata tonyoh-tonyohan, sapu kat Kaabah tu. Sebab apa balik gantung. Sebab hebatnya serban telah disapu di Kaabah. Bukan ada manfaat apa. La yadur wa la yanfa'u. Tak ada manfaat. Manfaat apa? Kita pergi sana, hati kita ni, tu yang kata la lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tak faham. Kalau kita faham, kita pergi sana untuk ta'abud ila Allah. Kita nak mengabdi diri kepada Allah. Kaabah tak ada pun tak apa, tapi Allah ada. Bila Allah ada, kamu duduk LLP pun Allah ada. Betul tak? Bila Allah ada, duduk LLP, Allah, aku tak semayang lagi. Betul tak? Tapi bila kata, Allah tak ada, nanti bi, saya nak tanya pelajar-pelajar, jangan tipu. Esok di akhirat, surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup akan mulut mereka, maka berkatalah tangan-tangan mereka, dan menjadi saksilah akan kaki mereka. Esok mulut tutup, tangan cakap, kaki jadi saksi. Saya nak tanyalah pelajar ILP, siapa di kalangan kamu yang balik cuti Sabtu ke Ahad, dia kadang-kadang tertinggal sembahyang subuh? Cuba angkat tangan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ramai dah. Sebab apa? Sebab di sini ada warden, kena sembahyang. Balik sana tak ada warden. Sebab tu kita nak belajar dia independent, self-independent. Kita buat ceramah, kita buat program untuk latih diri kamu. Duduk dekat mana pun Allah ada. Bila Allah ada, sebab tu nak kenal Allah, kena ada ilmu adik. Kena ada ilmu. Kamu tengok saya, dia orang panggil ustaz. Sebenarnya bukan ustaz, grade electrical engineering. Macam mana jadi ustaz? Saya faham agama di umur 26 baru faham agama. Sebab tu kamu ni adik baru umur 18 je dah, 19. Ada peluang adik untuk faham agama. Bila kita faham agama, kita jadi orang hebat. Saya electrical engineering, umur 26. Saya cerita kamu macam mana saya kenal akan agama. Dulu saya baca Quran ni cukup teruk. Walam Madaqulu. Saya baca tu, anak saya tidur tu kan. Alhamdulillah. Umur 26 tu, masa tu anak 3 orang. Cukup tak sedap. Abang saya yang sulung mechanical engineering, yang kedua elektronik, saya electrical engineering. Kami balik serentak, ayah saya duduk termenung. Termenung macam mana? Di rumah kami, dekat rumah ayah saya ni, kalau adik-adik pergi, ada satu bilik, semua kitab Arab. Kitab Arab semua. Dia bawa, dia pegang tangan saya, Alhamdulillah, dia panggil Khairi, jom masuk bilik jap. Saya masuk, dia kata nampak ada kitab ni, esok aku nak bakar. Saya tanya, pasal apa ayah nak bakar? Berapa simpan hang baca minta belit? Jangan bakar ayah. Bakar apa mat? Tu macam mana kalau jangan bakar? Kalau tak mau bakar, hang pergi mengaji bahasa Arab. Umur 26.
Duk termenung balik anak 3 orang. Bahasa Arab mampu ya tak? Faham tak tahu kan? Macam mana nak buat ni? Tak ambil duk termenung tu. Kita nak buat live streaming. Tak apa, nak terus nak. Okey. Jadi saya pun termenung ni, ya Allah. Awak dia saya bunyi tak bunyi. Oi! Bunyi. Habis itu sedap kot. Apa jaga ceramah aku apa tak boleh lena dia. Oi. Bagus saya. Aman. Boleh okey. Halo. Dengar. Jadi saya pun 26 masa tu selepas waktu Zuhur termenung. Selepas asar termenung. Macam mana nak ngaji bahasa Arab ni? Lepas maghrib saya naik motor, tak sedap bergaung. Halo, Ali sedap ya? Ali bergaung. Saya pun termenung. Saya naik motosikal. Saya pergi pasar malam. Pergi cari kuih lapis. Kuih lopis tu. Kuih. Tak sampai. Sampai kot. Dah tu okey. Yang ni dia bateri kong apa? Ada. Boleh. Sampai. Halo. Okey. Jadi saya pun macam mana buat adik? Ketika nak beli kuih lopis tu, tengok-tengok sebelah ada orang jual buku-buku untuk budak-budak. Saya tengok ada buku Arab. Arab macam mana? Buku tu dia cerita ni. Raksun kepala, syahrun rambut, ainun mata, amfun hidung, uzunun telinga, sinnun gigi, lihyatun kepala apa? Anda tahu apa yang tu? Lihyatun janggut. Saya hafal. Dah habis hafal. Satu hari siap khatam satu buku. Esok pergi cari pula. Nak cari ni, cari jumpa satu kitab pula. Baitun rumah, madrasatun sekolah kan. Apa amudun tiang, sakfun syili, nafizatun tingkap, juzajun cermin, babun pintu, bukan monyet. Apa kata babun monyet kan? Babun pintu. Hari kedua habis satu kitab. Nah, buah 3 tu. Okey, nanti sedap lagi noh. Hari kedua siap kitab kedua. Cari lagi. Akhirnya selama 3 bulan saya boleh menghafal 3,000 kalimah Arab. Dah habis 3,000, kita cerdik. Kan bukan mangkuk ayunnya. Ngaji Penang Free School. Kan? Selepas saya mengaji Datuk Abdul Kadir, saya sambung Penang Free School. Kemudian saya pun 3,000 kalimah 3 bulan. Saya pergi jumpa ayah, ajak kawan bahasa Arab, ajak macam mana nak cakap, nak tulis. Dia pun ajaklah. Saya nak pergi pasar malam. Uridu an adhaba ila suqul lail. Di pasar malam ramai orang. Fi suqul lail kathirul insan. Macam mana? Di ALP ramai. ALP kathirul insan. ALP belajar mangkuk ayun. Ya annahum mangkuk ayunun. Apa faham bahasa Arab lah tu. Faham lah tu kan? Jadi bila dah boleh tulis, boleh cakap, saya kata, ya, cik orang tahu nak ambil Pak Senawi. Pak Senawi ni ialah stam, macam sekarang stam. Dia kata, hang boleh ke, hang mengaji 4 bulan tu. Masa tu umur 26. Aku mengaji 7 tahun nak ambil Pak Senawi. Ayah, otak kita sama.
Kan otak kita besar ni lah, cuba apa genggam tu. Otak kita besar ni, cuba genggam tu. Oh, dia otak dia besar. Ni otak lembu apa ni? Itulah kata dah elok dah kita korban. Ni otak kita. Otak kita besar ni. Bila otak besar ni, saya kata, ayah, saya ambil Pak Senawi. Pergi ambil. Periksa di MW, Dairatul Ma'ariful Wataniyah. Ma'ariful Wataniyah tu, Kepala Batas. Pergi periksa kan, umur 26. Takkan nak duduk di depan, duduk belakang kali. Pengawas masuk. Cikgu, tolong keluar. Cikgu bukan Lego. Dia ingat saya cikgu. Saya kata saya bukan cikgu, saya pun nak ambil periksa juga. Dia kata tua-tua pun ambil. Wajang ni. Dia puli kita pula. Saya kata saya nak ambil. Tak apa. Dia bagi kertas. 20 subjek periksa. Alhamdulillah, semua boleh jawab. Bila boleh jawab, keluar keputusan dapat jahit jiddan. Tahu jahit jiddan? Pertama mumtaz, yang kedua jahit jiddan, yang ketiga jahit, yang keempat tak bunyi pula dah. Yang keempat makbul. Saya balik-balik 4 bulan mengaji, dapat pangkat 2. Balik-balik, ayah, awak ayah, cik dapat pangkat 2 jahit jiddan. Dia tahan dahsyat ni. Mengaji 4 bulan jahit jiddan. Aku 7 tahun makbul. Ambil mengaji. Saya pun pergi mengaji, ambil diploma bahasa Arab di Institut Ilmu Islam. Pergi mengaji, ambil diploma. Tengok daripada dia tak ada basic agama, mengaji pendidikan Islam lah di SPM, STP sama. Mengaji pendidikan Islam mudah tidak? Apa ya? Tidak. Apa? Lepas besok haram tak ingat. Betul tak? Ni hamba sama. Mana nak ingat untuk besok? Alhamdulillah, pergi mengaji diploma bahasa Arab, dapat diploma. Jadi man turid an takallam lughatul arabiyyah ma'i ma fi mushkilah. Siapa nak cakap Arab dengan saya boleh. Saya boleh cakap Arab, saya boleh cakap Melayu, saya boleh cakap orang putih, saya boleh cakap Jepun. Kan, saya duduk di Jepun 2 tahun dan saya boleh cakap Mandarin. Saya duduk di Pulau Ketam lebih kurang setahun. Ni hao ma wa hen hao atu lah. Apa jangan tanya yang lain. Aku hafal hatu pun. Dan nak hafal habis, kena pindah pula. Wati tu lega alhamdulillah. Sebab tu tengok ni, lepas diploma ambil pendidikan Islam, ijazah dalam pendidikan Islam. Ambil master dalam kaunselor Islam dan psikologi dalam PhD insya-Allah. Sebab tu tengok adik, tak ada basic agama, tetapi alhamdulillah bila mengaji agama, kita faham agama, Allah buka hati kita untuk kenal Allah. Leceh tu lah. Dia pusat bunyi, tak ada bunyi. Sebab tu saya nak kata, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada orang dia ada hati tapi tak nak faham. Sebab tu kalau boleh adik, kamu belajar ni ILP, berapa lama? 2 tahun? 3 tahun? Berapa tahun? 2 tahun no? Kalau 2 tahun, saya kerja kelang. Kerja kelang adik 10 tahun, lebih kurang 9 tahun kerja kelang. Kerja kelang 9 tahun. Boleh menghafal Quran 10 juzuk. Sebab apa adik? Sebab kita boleh, sebab terletak pada diri kita kemahuan kita. Sebab tu Nabi kata kun aliman, jadi orang alim. Bila jadi orang alim, Allah sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Allah mengangkat orang yang berilmu di kalangan, yang beriman di kalangan kamu, yang berilmu beberapa darjat. Tengok, bila kita ada ilmu, alhamdulillah, Allah angkat kita. Sebab tu saya nak bagi tahu lah, wahai pelajar, kalau boleh hampa duduk 2 tahun ni, bukan saja belajar ilmu ni, tetapi ilmu agama kena tuntut juga adik. Ilmu agama kena tuntut juga. Tuntut macam mana? Kalau boleh duduk 2 tahun ni, kalau Quran tak boleh baca, kena bagi boleh baca. No, bagi boleh baca. Ini Quran pun tak boleh baca. Saya tanya lah pelajar-pelajar, jangan malu. Siapa yang dah besar-besar ni dah khatam lagi baca Quran? Cuba angkat tangan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Tengok orang 1, 2, 3, 4. Wa tukallimuna anak 5, 6, 7. Saya lagi semua ni. Allah, tak apa, kita jujur. Anak muda yang jujur ni bagus. Kalau kita tak tahu, duk belagak tahu apa tidak? Dia mengaku aku tak tahu. Bila tak tahu, orang tahu, dia tak tahu. Kita nak untuk belajar.
Saya nak bagi tahu, bila kita boleh belajar, alhamdulillah, Allah angkat darjat kita. Darjat macam mana? Anak muda ni saya nak bagi tahu, kamu ni adik kena ada 5 perkara. Dan 5 perkara. Kalau kamu ada 5 perkara ni selesai. Yang pertama apa? Boleh jadi imam sembahyang. Hang boleh tak imam? Boleh. Sikit-sikit. Sikit-sikit mana boleh? Allah, bismillah. Tak boleh, tak boleh. Ada sembahyang tak boleh. Dia mana boleh sikit-sikit, kena bagi habis dia. Kena bagi habis. Boleh tak boleh maka boleh. Allahu akbar. Apa tak ini pun boleh. Syarat yang pertama, boleh imam sembahyang. Imam sembahyang maksud dia kita boleh baca ayat-ayat lazim. Ayat-ayat lazim contohnya kalau kita baca wadduha, turun ke bawah. Jangan wadduha, lepas wadduha ambil amal. Maksud dia kita jahil. Kalau boleh yang pertama apa? Boleh jadi imam sembahyang. Yang kedua apa? Boleh baca doa. Lepas sembahyang tu, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu jamak. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu seorang. Ada orang Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Campur habis pondan semua, campur habis. Sebab tu adik, yang pertama boleh jadi imam sembahyang. Yang kedua boleh baca doa. Yang ketiga apa? Yang ketiga boleh sembahyang jenazah. Tidak? Apa pernah sembahyang jenazah? Apa boleh sembahyang jenazah? Sembahyang jenazah ni Allahu akbar. Sebelum nak sembahyang tu, kita masuk-masuk, orang akan beritahu, habis mayat lelaki. Bila mayat lelaki, kita macam mana? Usalli ala hadzal mayit arba'a takbir fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Hadzal mayit. Kalau dia kata, habis mayat perempuan, usalli ala hadhil mayyitah. Kena tahu. Tapi kalau kita tak tahu, kita jamak terus. Saja aku semayang atas ini jenazah, niat seperti niat imam. Biar imam tanggung. Sebab kita tak tahu perempuan ke jantan kan. Tapi kita kena tahu semayang. Allahu akbar. Hampa jangan sujud lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca Fatihah. Habis baca-baca Allahu akbar, selawat Allahumma salli ala Muhammad. Sudah. Allahu akbar. Dia habaq tadi mayat apa? Mayat lelaki. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha. Orang tanya ustaz, kalau pondan? Kalau pondan, Allahumma ighfir wah. Apa jangan buat macam tu? Aku takut mayat bangun dia bergelak dia. Kalau pondan, Allahumma ighfir lahum lah. Hampa dia bawah kacau. Allahumma ighfir lahum, jamak tu ya. Lepas tu Allahu akbar. Nak baca doa boleh, tak baca pun tak apa. Allahumma la taqdimna ajrahum wa la tahdimna ba'dahum. Nak baca boleh, tak baca pun boleh. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahu yang ketiga untuk semayang jenazah. Yang keempat apa ni anak muda ni? Macam mana? Boleh buat tahlil. Orang kata zilah ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwani min an-nabi wal mursalin wa ila al-malaikati al-muqarrabin wa ila khususan ruh. Siapa yang mati? Syaulillah lahumul fatihah. Orang tengok-tengok. Kemudian qul huwallah. Lepas qul huwallah, la ilaha illallah wallahu akbar. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sampai habis. Sampai afdhalul zikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buat zikir. Ni zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha 20 Allah, la ilaha illallah 40 Allah. Bunyi begitu lah. Dia apa cerita? Tu orang jahil nama dia. Biar pelan, biar perlahan, biar selamat, asalkan elok. La ilaha illallah, bukan la ilaha illallah. La tu kalimah yang dinafi, yang diisbatkan. Amboi leceh tu lah, dia tak bunyi ni. Yang diisbatkan ialah apa?
Allah, la ilaha illallah. Cuba hangpa sebut tengok. La ilaha illallah. Betul, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah habis semua. Yang kelimanya boleh baca doa. Boleh baca doa. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana. Kita tahu macam tu 5 perkara ni. Wahai anak muda, kamu duduk dekat mana pun, insya-Allah kamu tak akan ditolak ke tepi. Syarat dia 5 ni untuk duduk di kampung ataupun di mana-mana. Sebab tu kalau boleh, wahai pelajar ILP, belajar sungguh-sungguh, bukan saja dalam urusan ni akademik, tetapi kamu kena tahu urusan agama. Tak bunyi pula dah. Urusan agama, insya-Allah. Sebab tu Nabi kata, kun aliman, jadi orang alim. Jadi orang alim. Kalau tak boleh, au muta'alliman, jadi orang yang menuntut ilmu. Macam kamu lah, nak jadi macam saya tak boleh menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu ni kata Imam Ghazali, fihi kitabun wa qalam. Padanya kitab dan pen. Hampa-hampa pun tak bawa. Nak bawa apa? Pakai pen tu Splendor pun tak pakai. Tak percaya, kita try buat spot check tengok. Sahih dah apa tak? Ceramah dengan anak muda ni tu lah, mampu si boleh no. Tidak hampa lena. Wah ya kan. Menuntut ilmu. Kita main menuntut perkara. Tengok, saya mengaji kan talaqi 10 tahun. 10 tahun talaqi. Pergi ngaji tu bawa kitab, tulis nama Ustaz Abdullah Khairi, tajuk apa, kemudian pukul berapa, tarikh berapa hari bulan, tulis. Kemudian habis tu yang menyampaikan, habis kuliah pergi jumpa ustaz, ni ustaz ceramah, ustaz sain. Saya simpan hampir berapa? 10 jilid Islami 1 sampai 10. Orang tanya ya, dia ambil aku. Dia ambil. InsyaAllah kita boleh. Ni hampa duduk, Allah mengaji. Mudah. Duduk belagak pandai tu. Sepatutnya tulis ni, tulis lah. Kita mengaji tulis ni, InsyaAllah kita akan guna masa ke depan. Ini kalau kita tak tulis ni, orang tanya, ni hukum apa? Tak tahu, ustaz tu kata macam ni. Mana boleh? Lah ni kita kena ada sumber yang qat'i, yang boleh dipakai. Tu, sebab tu kalau boleh dia kun aliman tak boleh, au muta'alliman, jadi orang menuntut ilmu. Kamu kata nak mohon, nak saya faham ilmu agama umur 26. Abu Laid As-Samarqandi memahami akan hadis dan agama umur 57. Yang tulis Tanbihul Ghafilin 57 tahun. Jangan kata saya tak mau, saya nak ngaji bahagian ni. Adik boleh dik. Kalau boleh apa lagi? Kalau tak boleh, mustami'an au mustami'an, jadi orang mendengar. Macam apa lah? Main-main tu cari kat mana? Cari tepi tiang. Tiang. Nak dengar-dengar jadilah. Macam tahu. Lepas tu ni bunyi leno. Allahu akbar. Leno apa tak apalah. Kan? Jadi cari tiang macam semalam saya pergi satu masjid dekat Sungai Bakar. Bukan dia orang nak dengar. Duduk tepi-tepi. Saya tengok leno. Hai! Marah kita terkok kan. Dia nak balik tak boleh. Kalau dia balik, dia boleh hafal dengan aku kan? Macam Ustaz Syahul Hamid. Apa pernah dengar Syahul Hamid? Syahul Hamid mampu. Dia baca khutbah. Wow! Khutbah senyap. Geng anak muda baru main kan, geng mak rempit. Oi! Apa tak buat hati orang tu? Depa tu bulat minyak belah tu lah. Bayar muda. Main dengan Syahul Hamid mampu. Dia khutbah 2 jam setengah. 2 jam setengah. Siapa tidur, dia boleh turun tu. Orang tidur! Turun daripada memang mampu yang apa. Kalau ada jenis macam tu, takut pun. Saya tak lah macam tu. Tapi Alhamdulillah lah tak boleh tidur. Sebab apa? Kalau boleh mendengar, kita main dengar macam dia. Kalau tak boleh, nanti kata au muhibban, suka macam dia. Ni saya nak ceramah. InsyaAllah sampai pukul 12 dah. Boleh tunggu? Boleh tunggu, apa tunggu? Aku nak balik. Saya tak larat kan. 9:30, 9 suku kita orang dia. No. Kalau tak boleh, suka macam dia lah. Saya nak tanyalah, wahai pelajar-pelajar ILP, suka tak dengan ceramah saya? Macam tak suka. Bila kita tanya, suka tak?
Suka dalam hati. Penyamunnya Ustaz. Main ceramah duk tanya-tanya pula kan. Ceramah sudah, kami kena lah kena pasar. Tu, apa dah kena pasar tu? Main juga kan. Saya masuk tadi pun semayang, muka macam jebon. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam hati, oh kena main. Oh, suka jadilah. Ubahlah dia, buanglah sifat sombong tu. Suka jadilah. Sebab bila kita duduk dalam program ilmu, malaikat tengok di atas langit seperti mana bintang bercahaya. Malaikat tengok ni, walaupun hampa gelap gulita tapi nampak bercahaya. Malaikat ni akan turun duduk bersama hampa dan malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampun dosa dia, rahmati dia. Malaikat turun duk. Sebab tu hampa tak boleh duduk tikar ni, sebab malaikat penuh. Dan lagi hentam lupa. Hampa aja tu. Yang bertikai kosong depan ni boleh buat tak? Tak apalah, malaikat jap ni. Malaikat duduk. Nampak? Nampak Jumaat depan. Dan nampak malaikat berdoa. Sebab tu saya nak abang, kalau boleh suka menjadilah. Contohnya esok kan, hampa keluar LLB, hampa jadi orang yang hebat. Saya nak cerita kat hampa tau. Saya dah belajar dulu, tapi bukan LLB ni, College Community. Mungkin hampa pernah dengar dalam YouTube kan, YouTube. Saya nak ulang balik-balik. Siapa sini sekolah Datuk On? SMK Datuk On? Tak. Sebab sekolah ni lah sekolah yang hebat. Dia tak pernah tutup, always on. Datuk On. Dia tak ada, Datuk Off tak ada. Mana ada Datuk Off? Datuk On. Saya mengajar sekolah tahun 99. Saya nak cerita tu. Hebat tak hebat adik? Sekolah ni sekolah biasa. Sekolah macam sekolah custom, SMK Kampung Custom, SMK Mak Mandir. Ada sini Mak Mandir ada tak? Ada. Tak mengaku semua. Apa sekolah apa? Sekolah Al-Masyhur kah? Ada semua sekolah masyhur. Sekolah Al-Irsyad. Ataupun hampa ni orang asli. Jadi saya sekolah biasa tahun 99. Saya sampai tu pertama kali posting. Sampai guru disiplin dia abang, Ustaz dah masuk kelas mana? Saya nak masuk tingkatan 5H. Masa tu sampai 5H. Membatal 5H tu A, B, C, D, E, F, G, H. Ya H ni lah. Hampa ni otak blue dia. Orang tunjuk H betul lah kan. Yang apa duk gelap je pak. Macam sekolah saya baru satu sekolah tu. Saya guru disiplin. Tangkap seorang budak, muka baik. Dia bawa VCD lucah. Ni VCD hang punya. Mana nak tahu. Apa anda mengaku tak apa? Ku panggil pak hang pun. Tunggu dia jawab. Panggil tak takut. Telefon pak dia main, budak badan macam besar. Ambil VCD tu bagi kecil-kecil anak pakcik bawa VCD lucah. Dia pun tengok. Mana anak saya? Dalam bilik hem. Dia pun pipi jumpa anak dia marah. Pong. Kami dengar. Tahu dia kata apa? Yang hang ambil VCD ku pasal apa? Rupanya VCD jumpa dia punya. Apa aja bawa tak perlu tunjuk jadi orang kata gelak dah kan. Jadi saya alhamdulillah H ni tak silap saya nama Harmoni. Tapi bukan harmoni ni, hantu. Hantu macam mana baca tak boleh. Tulis tak boleh, cikgu tak hormat, mak ayah ditegur, tumbuk mak ayah. Dah pelajar-pelajar yang lain semua tak berani. Dengan mereka ni memang kelas gangster je. Ustaz tu kata, Ustaz nak masuk kelas ni Ustaz tengok. Ada seorang budak, dia ketua silat sekolah kita. Dia ni ketua gangster Ustaz. Badan besar. Ustaz masuk, Ustaz jangan tegur. Ustaz tegur, dia tumbuk Ustaz. Saya pun nak masuk Jambi tak kira ketak macam mana ni. Kita pun takut kan. Kita pun Jambi yang kan. Sampai dekat kelas tu senyap sunyi. Makbulnya doa aku. Rupanya saya ingat ketua penyamun tak main apa. Sudah kita pun tak main. Kita pun pijak ketua kelas. Bangun. Assalamualaikum Ustaz. Semua bangun dalam hati. Ketua penyamun tak main. Kan.
Masuk belah ni bangun, belakang tak bangun. Ada seorang budak, dia duduk atas kursi macam saya ni, kaki dia letak atas meja, dia duduk dengar dia layan. Saya terlupa, ustaz tu kata budak ni jangan tegur, dia ketua gangster. Ustaz tegur ni dia tunggu ustaz. Saya terlupa, oi, orang lain bangun dia tak bangun, kaki jatuh. Dia jawab, punya suka aku lah. Orang ajak dengan kita pun semacam dia naik Amboi, cikgu pun tak hormat. Terlupa ustaz dia kata jangan tegur. Saya celapak dia kata. Saya tolak kaki dah. Tolak kaki dia jatuh, dia bangun. Dia nak tunggu saya. Belum sempat dia tunggu, saya tunggu dia. Kan pepatah kata, apa berlaku, jumpa hantu, lari dulu, jangan tunggu. Ni, apa berlaku, orang tunggu, kita tunggu dulu. Apa macam tu? Berlaku, puh. Kita bagi bom, kena, dia terpelanti lah kamu. Dia badan besar, jatuh atas kursi, pecah. Dia ketua silat, dia bangun, dia nak flying kick saya. Belum sempat dia flying kick saya flying fork dia. Saya terajang tu, pam, dia kena terpelanti tu. Saya ready, wani mai. Kita pun gangster lah kan. Rupanya bila kena terajang, dia bangun, kursi dia pecah. Dia ambil kursi yang lain, dia letak, dia duduk, dia tidur senyap. Dia tengok gangster apa ni. Kena terajang senyap, dia pergi depan, pegang marker pen. Apa ya kau? Budak jahat ni aku tumbuk, aku terajang. Apa senyap aku nak terajang? Pegang masa tu cok. Kapok, pegang dia main. Hang ni ustaz apa? Dia terajang orang ni. Hang silap tadi, dia balik report lagi kat peguam, ampun berapa je peguam, main surat peguam, kapal sing, ampun peguam. Aduh, sakit lah ya Allah, macam mana ni? Kita pun asal silap pergi belakang. Pergi dia tidur nak pujuk dia. Pegang bau dia tepik. Bila tepik, saya baca surah Yusuf ayat keempat. Iza qala Yusuf li abi, ya abadi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Berkatalah Yusuf kepada bapakku, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Saya pun tiup kat telinga dia sambil niat, lembut hati dia, ya Allah. Saya masuk kan, dia tak pernah buat kerja saya. Dia akan tidur. Saya masuk dia tidur. Saya masuk dia tidur, saya tiup. Saya masuk dia tidur, saya tiup. Dia tidur kan, saya orang masuk kan. Berapa lama saya duduk tiup tu? Hampir setahun. Tanpa jemu. Sebab tu wahai pensyarah, wahai ibu dan ayah, jangan jemu didik anak-anak. Hidayah bukan milik kita, milik Allah. Habis setahun dia ambil SPM, dia belah dalam hati, alhamdulillah ketua penyamun dah tak ada. Pergi sekolah dia kata ustaz, ketua tak ada ustaz. Tahun 99 ada, tahun 2012 bulan 6 dia telefon saya, budak ni. Berapa lama dah? 13 tahun. Dia telefon saya pun angkat. Assalamualaikum ustaz. Oh dia Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Ustaz jangan nak kenal. Betul kau nak telefon. Mana lagi ni? Saya anak murid kau. Anak murid yang mana? Ya ustaz boh nak ajar aku. Ya ustaz boh nak ajar aku. Kita pun hak mana kita terajang kita kenal. Azri ke? Lah ustaz, kerana terajang ustaz lah saya jadi manusia. Sebab tu hampa kalau nak bagi kenal dan diingat di LP ni, suruh pensyarah terajang. InsyaAllah ingat sampai ke mati. Jangan hampa terajang pensyarah. Ya, terajang pensyarah. Saya pun Azri ke? Lah ustaz, kerana terajang ustaz lah saya jadi manusia. Sebab tu wahai pelajar ALP, saya nak kamu ni jadi manusia. Manusia macam mana? Duduk di ALP ni semayang tak tinggal dia. Program ceramah kita pilih, tengok ni dekat Abdullah Fahim, ada program, ada ceramah, ada kuliah. Ni didik kita ni. Sebab tu saya tengok, ya Allah ustaz, saya dah jadi manusia ustaz. Kata manusia macam mana? Rupanya bila dia kena terajang, Tuhan buka minda dia. Baru dia nak belajar sungguh-sungguh. Dia ambil SPM. Alhamdulillah ustaz, saya ambil SPM. Tuhan buka minda saya. Semua fail ustaz. Dua je dulu. Bahasa Melayu dapat CJR dengan sains. Bila dua dulu, dia dapat menyambung pelajaran ke college community. Macam apa? Boleh sambung ILB.
Dia college community. Bila sambung college community, dia dapat keputusan yang baik. Tuhan buka minda dia. Akhirnya dia dapat menyambung pelajaran ke politeknik. Di politeknik, dia belajar sungguh-sungguh. Tuhan buka minda dia. Every semester, he got 4 flat. 4.0 setiap semester. Akhirnya bila dapat anugerah dekan, dia dapat keputusan yang baik. Pihak pengurusan politeknik telah menghantar dia menyambung pelajaran ke United Kingdom. Saya nak tanya wahai pelajar ILB, siapa nak pergi UK? Angkat tangan. Main jumpa saya. Saya ni tonggek dapat tu. Aku terajak lah UK. 2 kali terajak KO tu. Allahu Akbar Ustaz. Saya balik, saya buka konsultan sendiri. Gaji saya 40,000 Ustaz. Ustaz, terima kasih. Saya dah jadi manusia Ustaz. Sebab tu wahai pihak pentadbir, pihak pensyarah, buat program untuk belajar kita ini. Allah tak tanya bagaimana mereka hebat, tapi Allah tanya bagaimana mereka faham dengan agama. Kita tanggungjawab, lepaskan tanggungjawab ini. Hidayah bukan milik pensyarah, bukan milik pentadbir, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala ni. Sebab tu saya nak bagi tahu wahai pelajar, kalau boleh kita buat program, suka program ni. Program ceramah, program kuliah, ada suka. Jangan Nabi kata lam takun qamisan, jangan jadi kelima, celaka kamu. Kalau boleh ada suka berjadilah. Kalau tak boleh tentu celaka kita. Sebab tu wahai pelajar, bagilah dalam hati buka. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi tak faham. Sebab apa tak faham? Tutup. Fi qulubihim marad. Allah bagikan hati tapi ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakit. Kemudian apa? Lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka yang duduk dalam neraka ni ada telinga, tak mau dengar. Tak mau dengar. Ada satu masjid saya pergi nak ceramah. Lepas Pak Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada seorang bangun, duduk depan pintu. Keluar, suruh keluar, pakak bangun keluar lah. Tinggal beberapa orang lah. Sampai tak mau dengar mu. Sebab tu Nabi kata, Allah kata apa? Lahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga dengar. Dengar kuliah dia no. Dengar azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Besar. Dengar. Masa itulah muhab belakang perempuan-perempuan pergi pasar malam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Besar. Bawang besar sekilo. Bawang besar lebih besar pada Allah Maha Besar tu. Sebab apa dia menyentuh tentang keimanan kita kepada Allah. Sebab tu wahai pelajar, kita buat program ni untuk latih kamu jadi orang yang bertakwa. Sebab tu ada telinga, ada orang tak nak dengar, tak nak dengar. Baca Quran pun tak nak dengar. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, tak mau dengar. Bila tak mau dengar, dia tak limba betul. Sebab tu kalau bolehlah kamu duduk ALP ni 2 tahun dah belajar sungguh-sungguh, bukan saja belajar untuk akademik. Kalau boleh duduk, perbetulkan Quran. Sini ada ustaz kan? Ada ustaz tak? Ada orang tanya, ada ustaz? Ustaz ni saya tak boleh baca Quran ni, ustaz tolong sikit berbetul saya. Sebab saya pernah kata kamu. Saya talaqi hampir 10 tahun untuk jadi ustaz ni. 10 tahun mengaji merata. Semata-mata apa? Nak perbetulkan ni cara makhraj sebuah huruf. Sebab tu kalau kita silap-silap sebut, makna berbeza. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kaedah baca saya dapat daripada seorang waliullah namanya Syekh Ubaidillah. Adik duduk LP ni, ada ustaz-ustaz yang boleh baca elok, pergi ajar Quran ini.
Sebab bila kita boleh baca Quran adik, alhamdulillah adik, Quran yang dibaca akan tolong kita dalam kubur. Ini kadang-kadang Quran tak boleh baca, sedih ha. No, sebab tu saya nak bagi tahu kamu, belajar untuk baca Quran, belajar untuk faham agama. Alhamdulillah, ada telinga bagi mendengar. Yang kedua, yang ketiga apa? Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata tapi tak nak tengok. Tak nak tengok macam mana? Tak nak tengok. Quran pun tak nak tengok, ustaz pun tak nak tengok. No, saya baru dengan free forum di Teluk Intan dengan seorang Tok Guru Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz, dengan Dr. Zulkifli Al-Bakri, ni ulama besar. Saya forum, saya ceramah forum, depa hanggung. Saya buat gelak, depa gelak. Ni aku forum apa hanggung pun dah. Hamba aku manjak tu ya. Hamba belagak lebih daripada datuk dah kan. Sebab tu adik, cara menuntut ilmu adik, bila ustaz bagi kan, kalau kita setuju hanggung. Cara tu. Jangan pejam mata kalau hanggung pejam tu lena kan. Sebab apa? Dia bagi semangat, motivasi kepada orang yang ceramah. Itu cara dia menuntut ilmu. Sebab esok hamba akan keluar adik. Cuba bayang, kita esok ceramah macam ni, orang duduk depan tu. Kita bengawa tu. Weh, kau itu apa? Ada betul tu. Amin tu. Sebab tu adik, kalau kita belajar kena tahu bagaimana prosedur seorang menuntut ilmu. Bagaimana kita nak tackle kan apa nama orang yang di depan. Bagaimana kita nak cakap pula. Sebab tu kena ada satu kemahiran dia. Nanti kita belajar nanti adik. Sebab tu saya bagi tahu, ada orang mata tak nak tengok tuan-tuan. Tengok apa? Tengok benda baik pun tak ada. Duk tengok benda buruk. Tengok video lucah apa dah. Saya nak tanya dia, siapa di kalangan kamu pernah tengok video lucah? Cuba angkat tangan. Al-yawma nakhtimu ala. Semua dah mengaku, ada semua dah ada. Allahu Akbar. Adik, buat diri kamu. Dia nak duit pada saya, dia pun telefon. Ayah, ada apa? Ayah, kakak sayang ayah. Aku tahu tu nak duit tu. Ayah pun sama lah. Ayah, kakak nak 500. Boleh kata dia kata sayang, aku bagi 1000. Tengok ni, ni hampa ayah mau duit tak bohong ni. Mana duit? Ayah nak beli 500, tinggal 200 ya. Dia boleh abang. Bulan ni aku dah 200 ya. Hampa tak guna psikologi macam isteri saya. Kan? Kita guna. Macam mana? Isteri saya kan 29 bulan 3 birthday dia. Kata dia cerita dalam ceramah. Saya balik-balik pukul 11. Dia lena dah. Lupa nak wish happy birthday. Saya kejut kan. Dia tidur. Yang. Dia buka otak. Ada apa abang? Yang. Hari ni birthday yang. Abang hadiah apa abang tak beli? Ya abang, jangan lupa. Tapi adik saya lupa ubah lidah saya. Nak tambah ni. Yang. Ada apa? Yang. Abang sayang yang. Oh, dia tak kata apa je. Saya kata yang. Kalau tak ada yang, siapa abang? Dia kali-kali teriak. Betul. Kalau tak ada yang, siapa abang? Kalau tak ada seorang isteri, siapa seorang suami? Dia hanggut lagi. Bagus sungguh. Bagus lah, memang belajar bagus. Dia teriak, saya pun ya Allah, dia teriak. Rupanya saya fikir balik tahun 90. Saya menikah tahun 90. Masa tu umur 21. Sebab tu kalau boleh hampa nikah muda-muda. Saya kalau boleh balik-balik saya dah nikah dah. Tapi masa tu duit tak ada. Nikah umur 21. Kalau anak saya 21 dah. Masa tu naik kapcai, betul lah, dia expire kan. Bini saya masa tu 45 kilo lah. Bila sampai kat traffic light, saya akan break. Dia pun belakang-belakang. Ni mesti benar awak ni. Gelak darah hampa aja. 3 tahun kahwin, tak tukar pakai kapcai juga. Bila break, tak ada apa. Kenapa tak ada apa? Tak ada apa-apa. Ni seat kat belakang tu melengkung dah. 66 kilo tu kerai. Tahu kita break.
Allah. Nasib bini pun tak main ni, tidak mampu malam ni, tidur-dua pula. Saya bukan takut bini bang. Bini saya mengkerutkan. Ni, saya duk ceramah. Balik dia ceramah kat saya pula. Kita dengar pula. Hang pun lagi lah. Macam dia meninggal. Saya pun yang kalau tak ada yang siapa abang. Allah ni, bila dah 3 tahun isteri saya kata, abang ni motor kapcai ni abang tolak abang ambil dah apa nama kancil. Saya kata mana ada duit, abang dah kerja gaji sikit lah. Alah apa, cik ada simpan 4,000, abang bayar deposit bulan-bulan abang tanggung. Saya ambil kalkulator prak bayar sampai 80, boleh lah. Ambil kancil, masa tu umur 22, modify kancil tu jadikan turbo, meter 2 jadi 6. Tapi tak function pun. Nak duduk kata turbo kan. Ni spring ni potong bila berat. Bunyi. Kan turbo. Rupanya bukan turbo, exhaust je. Bila dah 4 tahun berkekang, bini saya duduk pula. Bang, ni bukan kancil bang. Ni lori bang. Abang tolak ambil Honda City lah. Tak boleh naik macam ni dia tak. Abang mana ada duit. Tak apa abang, saya ada simpan duit. Abang tolak kancil, bayar deposit. Bulan-bulan saya tanggung. Dia tanggung lah. Dia tanggung. Lain dia. Kita pun ambil Honda City. Lepas 4 tahun, 5 tahun, saya dapat gigi 44. Dapat dekat 16,000. Kemudian saya dapat lagi KWSP punya simpan hampir dekat 100,000 lebih. Saya pun ambil Camry, bayar cash. Saya pun tak bagi tahu dekat dia. Sebab apa? Nak bagi dia surprise. Birthday dia cikgu. Saya pun bawa, tunggu depan pintu. Pukul 2.30 dia keluar. Saya pun tunggulah, nak bagi dia surprise. 2.30 tak keluar lagi. Pukul 3 pun tak keluar. Rupanya dia mesyuarat. 3.30 tak keluar, muka macam jebol. Abang tu gelak tu tahu dah, memang sama kan. Dia pun pengang, saya pun pengang. Last kali pukul 4 tak keluar lagi. Bon! Pengetuk, Allah tidur. Siapa bunyi horn tu? Isteri saya tengok. Abang saya. Tuan ni boleh keluar tak? Apa? Isteri saya pun keluar. Oh, abang Camry. Dia lupa abang Khairi tu. Abang Camry. Sampai dia tengok, oh Camry baru. Dia pun buka pintu. Abang Camry. Dia pun masuk, dia tutup. Boom. Dia kata, hai ingat kancil. Ni Camry baru beli, tak boleh tutup belan-belan. Dia boleh tiap. Saya kata apa? I don't want to hear your letter. If you don't want to stay in my car, you can get out from my car. Oi, bini mana tak kuat belajar tu? Saya nak tanya, mak abah dengan ayah, siapa kuat belajar? Mak, betul tak? Tapi bila dah nikah dekat 26 tahun, leteran isteri tu macam lagu. Kadang-kadang balik dia lena. Yang tolong belajar. Oh, dia belajar tu macam embun pun takkan mampu mengubah sekuntum bunga yang layu pada musim luruh. Sedap ya tak? Sebab dah lama kan? Saya pun ya Allah, saya dah kuat belajar. Saya nak tanya lah, bini mana tak kuat belajar? Ada seorang lelaki ni, isteri dia kuat belajar. Dia balik kerja, bini dia belajar. Dia balik kerja, bini dia belajar. Bini dia belajar, dia balik kerja. Dia bengang, dia buat macam mana? Apa jangan gelap yang budak kereta ni? Dia gali lubang. Agak pukul 12, lubang tu bini dia tak tahu. Dia bawa malam-malam. Dia tolak bini dia jatuh dalam lubang. Jatuh. Beletak tak ada. Apa yang tak ada? Bini dia tak ada. Bini tak ada peniru. Dua baru. Saya duduk pulau Ketam, seminggu tak balik tak apa. 2 minggu tak apa. 4 minggu tak balik. Saya tengok negro pun nampak putih. Apa gelak tak kena agama? Oh, tengok kucing jalan pun seksi. Kan catwalk. Oh, tak boleh. Bini tak ada peniru.
Dia bini tak ada, Allah, bini tak ada. Dia teringat, ya Allah, bini ku dia orang masuk tali. Yang, abang sayang yang pegang tali ni ya. Dia pun tarik. Tak ada, pegang pun. Dia masuk kali kedua. Yang, abang sayang yang ni, peganglah. Abang tak buat, abang tak tolak dah. Dia tarik-tarik, tak ada juga dia mulalah, ya Allah, isteriku. Dia masuk kali ketiga dengan nada sayu. Yang, abang sayang yang, pegang tali. Dia tahu betul berat. Rupanya yang naik bukan isteri dia, satu lembaga hitam. Dia pun terkejut. Mana isteri ku? Pasal apa hang naik? Lembaga hitam tu kata apa? Awak aku tak naik. Baru ni ada seorang perempuan turun, dia beletiak. Aku nak dua pun tak boleh. Perempuan beletiak sampai telefon pun lari tu. Sebab itu wahai belajar yang dikasih. Isteri beletiak, isteri perempuan beletiak, anugerah untuk kita. Saya marah kata dia buat beletiak. Isteri mana tu akan beletiak? Akhirnya saya buat macam mana? Saya ubah diri saya di lidah saya ya. Saya pergi pula sekolah yang abang sayang yang. Dia kata, kalau tak ada yang siapa abang? Dia menangis ya. Saya pergi sekolah, dia telefon pukul 9. Abang, dah sampai kah? Dah sampai kah? Rupanya dia takut ucapan saya semalam, ucapan terakhir. Dia takut saya mati dah. Saya balik tengok, saya ubah lidah saya ya. Adik, jangan ubah manusia adik, ubah diri kamu adik. Ubah diri, apa yang aku boleh buat? Saya balik-balik tengok, saya ubah lidah. Dia sambut saya. Abang, hari ini, hari tadi saya masak sedap untuk abang. Jom kita pergi makan. Dia tarik tangan saya, tengok-tengok atas meja. Kari kepala ayam, kepala kambing, kepala bewak. Saya kata, ya Allah, aku ubah lidahku. Aku telah mengubah akan isteriku. Adik, ubah diri kamu adik. Kalau kamu tak semayang sekarang adik, jangan tunggu. Kalau Quran tak boleh baca adik, sekarang adik. Sekarang adik, Quran bagi boleh baca. Kalau kamu adik, ada duit adik, sekarang kita lancarkan derma. Derma, kutip. Derma, dia suruh lancarkan derma. Okay. Mana betul kan? Sila. Ada tangan adik, hebat tangan kita bila boleh pegang dia. Betul tak? Bagi untuk tabung surau LP berbola tak buat duit tu dia ada hamba spender tak pakai duit lagi tak bawa. Ada sayid kan, ada sekupang tangan kita ni tanda syukur bila kita boleh pegang, betul tak? Tapi tanda syukur di sisi Allah bila kita boleh bagi sedekah, boleh sedekah. Ni hamba duit tak bawa, ni belajar bukan bagi sedekah, main raya main mercut, betul tak? Main mercut. Saya pernah lah di Sungai Tani, saya ceramah baru di dalam ni wadah kan. Saya jadi imam, depa baling bom mercut langsung. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Lupa tu ya Allah baca surah apa tu. Habis apa nama semayang jadi imam bagi tazkirah. Dia bertanya, ustaz nak tanya beliau, apa hukum jual mercut? Saya kata haram. Apa hukum beli mercut? Haram juga. Ustaz, apa hukum main mercut? Haram jadah. Dia kata pasal apa haram jadah? Cuba bayang kalau main mercut, jari hilang. Kan? Hampa semayang, Tuhan marah. Betul tak? Ketika mana Pak Imam, asyhadu an la ilaha illallah. Hampa jari tak ada, nak buat macam mana? Takkan asyhadu. Ada buat macam tu. Lain kali apa buat macam mana? Oh, Tuhan marah. Tapi di Malaysia ni ada seorang lagi marah siapa? Perdana Menteri kita. Bila tak ada jari dia, apa dia buat? Setu! Apa dia? Apa buat? Mana pula? Dia buat setu! Apa pun? Dia belit! Lagi ni, nak angkat jari! Lagi ni. Sebab tu apa? Gunakan tangan pun sedekah. Jangan duk main mercut. Ini duk main mercut pula tu. Itulah sedekah kita boleh guna untuk surau kita. InsyaAllah no. Adik-adik yang dikasih sekalian, InsyaAllah kan, saya rasa setakat tu 9,5 hari. Apa tak leno? Apa hebat kan saya hebat? Ampalah hebat. Untuk jadi seorang listener, good listener, bukan senang. It's not easier. Saya boleh ceramah, tapi orang yang dengar bukan senang. Tapi hampa adik boleh dengar. Adik dengar ini, ubah diri kamu adik, ubah diri kita. Sia-sia saya ceramah 1,5 jam. Tetapi kalau tak ada dalam hati, ya Allah, aku tak nak ubah diriku, ubah diri kamu. Kalau kita tak semayang, insya-Allah adik, cukupkan. Kalau kita puasa bertinggal qada adik,
Kalau kita adik ada mak ayah tak hormat, hormat adik, telefon mak ayah, insya-Allah adik. Saya nak tanya pelajar akhir, siapa di kalangan kamu yang ada mak ayah, bila balik dia akan cium tangan mak ayah dia? Cuba angkat tangan. Al-yawma nakhtimu ala. Jangan jatuh. Siapa bukan saja cium, mak ayah akan cium dahi dia. Siapa? Dia balik dia bukan dia cium tangan mak ayah dia, ayah dia cium mak dia. Dia balik mak dia cium ayah dia. Tak faham bahasa. Ada orang balik mak dia cium ayah. Ya, tadi mengendap mak. Setakat itulah sahaja ceramah kita. InsyaAllah kita jumpa lagi pelajar-pelajar. Ayo okey? InsyaAllah ubah diri kamu adik. Sia-sia ceramah saya kalau tak ada perubahan pada diri kamu. Saya beri ceramah je, saya tak boleh ubah manusia. Hidayah milik Allah. Allah yang bagi hidayah kat kamu. Hidayah dah dapat dah, pegang elok. InsyaAllah. Akhir kata, satu rakaat pantun, ubi geledek, ubi kayu. I love you. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.